Seterusnya, Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 8 Jamadil Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 13 Disember 2021 Masih, sebanyak 14 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 15,362 orang. Terdapat tambahan 8 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, satu kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 3 kes. Kluster ini adalah kluster rumah persendirian. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 97 kluster. Manakala terdapat 3 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 36 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,009 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 253 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu sebanyak 1,406 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 665,433 ujian. Pada 12 Disember 2021, sebanyak 3,132 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 3,065 orang di kalangan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,959 orang, iaitu 94.20% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 381,720 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 88.8% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, sebagai kesinambungan kepada pemberian dos ketiga bagi petugas barisan hadapan pada 15 Oktober 2021 dan bagi orang yang berumur 50 tahun ke atas pada 25 November 2021, serta berikutan pengumuman oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19 pada sidang media kemarin mengenai pemberian dos ketiga bermula hari Jumaat 17 Disember 2021, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pemberian dos ketiga ini akan mula diberikan kepada orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas dan telah melengkapkan 2 dos vaksinasi dengan syarat tempoh 3 bulan telah berlalu sejak dos kedua diterima, tanpa mengira jenis vaksin yang telah diterima. Perubahan tempoh jangka masa ini adalah berikutan penilaian Jawatankuasa Teknikal Vaksinasi yang mendapati 2 dos vaksinasi COVID-19 berkemungkinan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada varian Omicron, dan dos ketiga perlu diberikan sekurang-kurangnya 3 bulan selepas dos kedua diterima untuk meningkatkan perlindungan vaksinasi terhadap ancaman varian tersebut. Pemberian dos ketiga ini adalah secara walk-in di mana pusat-pusat vaksinasi. Sementara itu, bagi mereka yang ingin membuat tempahan vaksinasi dos ketiga melalui aplikasi BruHealth, tempahan akan mula dibukakan pada penghujung bulan Disember 2021. Orang ramai adalah digalakkan untuk mendapatkan dos ketiga vaksin COVID-19 untuk memastikan perlindungan maksimal boleh diperolehi. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan.
Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 5 Disember hingga 11 Disember 2021, alhamdulillah tidak ada mukim mempunyai lebih daripada 80 kes. Walau bagaimanapun, satu mukim mempunyai kes melebihi 40, iaitu mukim Sangkurung dengan 44 kes. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam terus terpelihara dan terselamat dari penyakit, khususnya wabak COVID-19. Dan semoga rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Terima kasih kepada rakan-rakan sejawat, terutama sekali Yang Berhormat Datuk di Hisham, Menteri Kesihatan. Pada hari ini saya di pihak Kementerian Halul Agama sukacita akan membawakan 2 perkara ke dalam sidang media petang ini, iaitu perkara berhubung dengan SOP masjid setelah peralihan ke fasa endemik awal, dan yang kedua ialah mengenai persekolahan apabila penggal persekolahan bermula pada 3 hari bulan Januari nanti. Mengenai yang pertama, tentu sekalian masih ingat bahawa pada 11 hari bulan November yang lalu saya di sini telah membuat kenyataan berhubung dengan pembukaan semula masjid dalam fasa peralihan yang bermula pada 19 hari bulan November yang lalu itu. Jadi pada masa itu Majlis Agama Islam telah bersidang untuk menetapkan SOP-nya, dan majlis telah membuat sokongan-sokongan tertentu yang juga selaras dengan perundingan-perundingan awal Kementerian Halul Agama dengan Kementerian Kesihatan, dan seterusnya diangkat kepada Task Force Jawatan Kuasa Pandu, dan seterusnya disembahkan ke hadapan Majlis Kebawadul Yang Maha Mulia dan telah mendapat perkenan. Jadi fasa yang pertama itu dengan SOP-nya sedang berjalanlah sampai sekarang ini, dan kita ini mengetahui bahawa fasa ini kita akan beralih kepada fasa endemik awal, early endemic phase, yang akan bermula insya-Allah pada 15 hari bulan ini, pada hari Rabu, hari Rabu 15 hari bulan. Dan untuk itu majlis juga lebih awal sudah mempersiapkan SOP-nya itu, SOP untuk masjid yang dibuka dalam fasa awal endemik, dan telah pun disembahkan ke hadapan Majlis Kebawadul Yang Maha Mulia, iaitu sokongan-sokongannya, dan Kebawadul Yang Maha Mulia telah memperkenankannya. Maka dalam sidang akhbar petang ini saya sukacita mengungsikan SOP yang telah diperkenankan, yang telah disokong oleh Majlis Agama Islam dan telah diperkenankan oleh Kebawadul Yang Maha Mulia itu. Secara ringkasnya barangkali Auda di sini.
butir lagi. Secara ringkasnya dapat dinyatakan bahawa perubahan daripada fasa peralihan kepada fasa endemik ini, perbezaan SOP-nya ialah dalam arti kata kalau dari segi kehadiran ke masjid yang dibenarkan pada fasa yang peralihan, semua orang lelaki dan perempuan berumur 18 tahun ke atas, itu fasa peralihan. Bagi sembahyang fardu Jumat bagi lelaki dan bagi perempuan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi lelaki dan perempuan lelaki sembahyang fardu Jumat dan sembahyang fardu waktu, perempuan hanya sembahyang fardu waktu yang berumur 18 tahun ke atas. Tapi dalam fasa ahli endemik ini, alhamdulillah umur itu telah dijadikan ditukar kepada berumur dari 12 tahun ke atas. Alhamdulillah. Ini kerana kita mengambil kira remaja-remaja kita ini, penuntut-penuntut telah mengambil vaksin. Sekurang-kurangnya pada masa ini 1 vaksin dan sedang dalam proses untuk melengkapkan 2 vaksin. Jadi kerana itu kita mengambil kira mereka sudah boleh pergi ke masjid sebagaimana yang sepatutnya. Itu satu. Kemudian dalam fasa peralihan dulu ke masjid adalah melalui tempahan. Tempahan artinya booking. Setiap hari, macam misalnya hari Isnin, hari petang sudah mulai tempahan. Tapi dalam masa early endemic, tempahan tidak diperlukan lagi. Tetapi yang masih diperlukan ialah mengimbas QR dan lain-lain nanti ada disebutkan lagi, dan dari Blue Health-nya masih juga dikehendaki hijau ataupun kuning bagi orang yang bervaksin lengkap 2. Sementara yang belum bervaksin lengkap cuma 1 vaksin atau belum bervaksin langsung, maka mereka juga boleh datang. Tetapi mestilah mengadakan atau setelah membuat ujian ART. Membuat ujian ART yang tempoh sahnya adalah 2 hari. Jadi ART-nya mestilah menunjukkan yang negatif. Jadi maknanya tidak ada simptom-simptom yang menunjukkan ada jangkitan kepadanya. Jadi ini perlu dilakukan. Sebagai ganti tidak ada vaksin, sama ada 1 ataupun 2, langsung 2, maka gantinya mesti ada imbasan ART, dan ini mesti dilakukan. Jadi begitulah antara perbezaan yang dapat dilihat. Satu lagi perbezaan yang dapat dilihat lagi ialah yang besarnya dari segi kegiatan yang takmir. Jadi sudah dibenarkan dalam masa endemik ini, endemik awal ini, kegiatan takmir masjid boleh sudah dilakukan. Seperti biasalah, tidak ada had, hanya cuma takmir yang berupa pelajaran mukaddam bagi kanak-kanak pada hari Jumaat masih belum dibenarkan. Dan kegiatan pembelajaran bagi muslimah atau apa-apa juga kegiatan-kegiatan muslimah masjid adalah juga dibenarkan dengan kadar 50% daripada kapasiti ruang yang ada diuntukkan kepada mereka. Jadi itu alhamdulillah lah, boleh kita ni sambut dengan menggembirakan sekali. Dan yang paling menggembirakan lagi dengan mengambil kira pengalaman beberapa Jumaat yang lalu, bahawa penjarakan sebanyak penjarakan yang ditetapkan 1 meter antara seorang jemaah dengan seorang jemaah, iaitu mengikut ukuran 1 meter. Tapi pada masa endemik ini
endemik awal ini telah diputuskan, dipersetujui untuk dikurangkan menjadi 1 kaki jarak antara dua sajadah yang berukuran besar. Jadi apalah, ini seperti kalau barangkali diingat pada gelombang pertama dulu kita masuk dalam tahap keempat. Tahap keempat inilah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini berjaya dan mudah-mudahan ini tidak menimbulkan semacam kekurangan ruang di masjid-masjid. Ini adalah juga mengambil pengalaman daripada beberapa hari yang lalu. Mengenai risiko orang-orang yang berisiko yang disebutkan dalam dalam SOP di masa peralihan tempoh hari disebutkan yang berisiko. Tapi dalam masa untuk fasa endemik ini, berisiko itu sudah tidak disebut nama berisiko, tetapi yang mempunyai simptom-simptom. Yang mempunyai simptom-simptom tertentu, maka mereka itu tidaklah dibenarkan ke masjid. Kita menyebut ya simptom. Simptom-simptom itu ialah berupa batuk, selisma yang akut lah, tersumbat hidung namanya tu, sakit-sakit tubuh ni katanya tu, ya sakit otot, ceret-beret, dan ada lagi beberapa contoh ada disebutkan di sana. Jadi mereka ini tidak dibenarkan ke masjid lah. Dari segi hukum pun mereka itu dikatakan orang yang uzur syar'i, orang yang terhalang dari segi syarak untuk menunaikan sembahyang. Tapi mereka bolehlah menunaikan sembahyang di rumah, bukan Jumaat tetapi zuhur, yang fardu zuhur. Jadi yang sedemikian itu mengenai tikar sembahyang mesti dikehendaki membawa sendiri, mengenai berwudu dikehendaki gerakan berwudu di rumah sebelum ke masjid. Yang bersungkup muka mesti dikehendaki bersungkup muka, mengimbas QR masih dikehendaki lagi, dan suhu badan juga masih dikehendaki. Jadi yang perbezaan-perbezaan ini dapat kata ni mengetahui sejauh mana masa endemik ini kita telah benar-benar bertawakal untuk memulakan suatu kelangsungan yang biasa, insya-Allah. Dan mudah-mudahan akan berlaku sedemikian. Jadi detail mengenai perkara SOP ini akan dapat diketahui dari e-posta di masjid-masjid nanti, dan juga dalam kandungan siaran akhbar ini yang akan disiarkan melalui berita, siaran berita dan juga mengenai siaran akhbar. Beralih kepada persekolahan, mengenai sekolah-sekolah sudah ditetapkan bahawa penggal persekolahan sebagaimana juga dipersetujui bersama dengan Kementerian Pendidikan akan bermula pada 3 hari bulan Januari. Pada tempoh tersebut adalah pada tahap early endemic ini. Pada tahap early endemic. Jadi SOP-nya persekolahan itu akan dikatakan sebagai berikut. Semua pelajar persekolah agama ni yang dalam bidang kuasa pengurusan persekolahan agama, kalau disebut di Kementerian Agama dalam meliputi sekolah agama, sekolah Arab dan ma'at tahfiz Al-Quran. Jadi yang pertama sekali ialah mengenai persekolahan agama, ialah bermula dari darjah pra hingga darjah 6 akan masih mengikuti pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya, ataupun bagi pelajar-pelajar yang memerlukan, mereka akan dibekalkan ataupun sudah pun dibekalkan Home Learning Pack HLP
yang telah diumumkan pada sidang media sebelum ini. Manakala Persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran akan mengikuti pembelajaran secara bersemuka cuma 4 kali dalam seminggu tu. Ada satu hari, iaitu pada hari Sabtu, mereka belajar melalui talian. Itu perbezaannya. Jadi, manakala pelajar-pelajar sanah ikuran sebutan di sana bagi sekolah Arab tahun 5, sanah 5 hingga sanah 9 akan mengikuti pembelajaran secara dalam talian atau melalui kaedah home learning pack yang sebagaimana disebutkan tadi. Di samping itu, pelaksanaan SOP yang berkaitan akan dibuat dalam masa tahap berikutnya nanti. Tahap yang berikutnya mungkin kita ini masih belum memastikan, walaupun disebut dalam sidang media semalam oleh yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kedua Kewangan dan Ekonomi, tahap early endemic ini selama bermula daripada 15 hari bulan Disember sehingga kepada 14 Januari. Tetapi kita ini masih belum secara pasti lagi itu. Itu satu tarikh ketetapan daripada Jawatan Kuasa Pandu. Yang sudah punya orang sudah diteliti sedemikian. Tapi kita ni belum tahu apa perkembangan selanjutnya kata ni dalam fasa endemik awal ini. Dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa, semua perjalanannya lancar dan semuanya tidak ada yang sampainya orang menjadikan kita ni terlalu concern ataupun memberi perhatian berat terhadap bahaya-bahaya peribakan, terutama sekali di merebak penularan di kalangan komuniti. Itu yang kata ni mesti jaga. Jadi kalau tidak ada apa-apa, tahap itu ada dengan apa nama itu SOP-nya ataupun SOP bagi pembelajaran. Dan perkara itu ada sebagai langkah awal lah sudah disiapkan. Dan saya rasa dapat diselaraskan juga dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya adalah mau detail di sini. Di sini ada dapat dibaca, dapat dilihat nanti, atau mungkin ada persoalan-persoalan yang saya dapat tanggap. InsyaAllah saya akan meresponnya dengan sedaya upayalah. Satu perkara yang Kementerian Haluan Agama ingin mengajak semua ketani senegara lah, semua ketani senegara untuk menanggapi atau untuk menerima keputusan yang dibuat oleh kerajaan, terutama sekali di bawah dengan kebijaksanaan pimpinan Kebadulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Muqayyam Aizuddin wa Daulah, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, untuk ketani beralih ke fasa endemik adalah suatu keputusan yang bijak kerana ia diambil secara berhati-hati, bukan secara ketaninya orang melihat mesti ketani lakukan apa-apa, tapi ketani berhati-hati, tidak terus-terus ketani melepaskan daripada perkara-perkara yang ketani fikirkan akan mendatangkan bahaya, terutama sekali merebaknya jangkitan dan sebagainya. Maka kementerian suka mengajak supaya benda ini dipahami, perkara ini dipahami sebagai suatu yang bijak dan suatu di samping itu ya suatu iltizam. Iltizam bukan saja kerajaan, malah juga ketani sebagai rakyat dan orang ramai untuk meneruskan kelangsungan hidup keseharian ketani dalam keadaan biasa. Jadi kalau secara orang cakapnya apa ketani kan selama-lamanya macam mana, terkurung, terhad, ke sekolah pun macam mana,
akan bekerja pun macam mana aturan-aturannya. Jadi berapa kata ni keselamatannya macam itu? Ya, kata ni masuk ke dalam endemik ini sebagaimana dengan keyakinan kata ni, persiapan kata ni yang sudah diperkirakan dari segi ilmiahnya, ada aturan-aturan yang akan diikut, ada garis-garis pandu yang akan diikut. Semuanya itu akan kita lihat dari segi persiapan-persiapan, semua akan dilihat, dan kalau keadaan tidak sampai mencemaskan keupayaan Ketani sehingga Ketani macam misalnya nauzubillah min zalik tidak berupaya untuk mengatasinya kerana kelengkapan Ketani tidak cukup, kerana orang keadaan jangkitan itu terlampau tidak dapat dikawal, maka yang sedemikian itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Jadi kerana itulah iltizam ini adalah iltizam kerajaan dan iltizam Ketani sendiri, komitmen Ketani untuk melangsungkan kehidupan Ketani seterusnya dalam keadaan biasa. Jadi kerana itu upaya-upayalah jangan Ketani terlalu iski, melepaskan segala aturan-aturan, bahkan mana-mana aturan yang masih berkuat kuasa sekalipun dilonggarkan, hendaklah Ketani mengambil langkah berwaspada. Kerana langkah berwaspada itu adalah juga tuntutan syarak, bukan semata-mata tuntutan sibil. Maka sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehubungan dengan sesi sidang media pada hari Ahad 12 Disember 2021 mengenai dengan fasa awal endemik, Kementerian Pendidikan ingin mengungsikan mengenai sesi persekolahan penggal pertama bagi sesi akademik tahun 2022 bagi sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vocational dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah swasta. Ianya akan bermula pada hari Isnin 29 Jamadil Awal 1443 bersamaan 3 Januari 2022 dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dijalankan secara berperingkat. Sementara itu, sekolah-sekolah antarabangsa dan pusat-pusat latihan, Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta akan bermula mengikut kalender akademik masing-masing. Pembukaan secara berperingkat ini adalah bertujuan untuk memantau keadaan jangkitan wabak ini terlebih dahulu di kalangan pelajar-pelajar dan tenaga pengajar dan kaki tangan institusi-institusi pendidikan tersebut sebelum ianya dibuka ke peringkat seterusnya. Selain juga membudayakan norma baru di kalangan warga sekolah, institusi pendidikan teknikal Brunei dan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Pada peringkat pertama ini dan bagi menjaga kemaslahatan pelajar-pelajar serta warga sekolah, Kementerian Pendidikan telah menyediakan whole school modification approach dan garis panduan serta langkah-langkah yang komprehensif bagi sekolah-sekolah melaksanakan pembukaan semula sesi persekolahan. Ini merupakan tambahan kepada Business Continuity Plan sekolah-sekolah yang sedia ada, di mana pelajar, tenaga pengajar dan bukan tenaga pengajar yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin akan menjalani ujian antigen rapid test atau ART seminggu sekali bermula dari peringkat pertama bulan Januari 2022 sehingga kepada satu penilaian yang akan dibuat untuk pelaksanaannya diubah. Dengan memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar yang telah lengkap divaksinasi untuk hadir di sekolah secara bersemuka, kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran adalah dibahagi kepada 2 peringkat. Di peringkat pertama, ianya bermula pada 3 Januari 2022. Pengajaran dan pembelajaran adalah dilaksanakan secara bersemuka 5 kali dalam seminggu bagi pelajar-pelajar tahun 10 dan 11 iaitu di sekolah menengah, termasuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas dalam priority level 1 hingga 2.
manakala bagi pelajar-pelajar dalam kategori priority level 3 sebanyak sekali dalam seminggu saja. Pelajar-pelajar tahun 12 dan 13 iaitu pelajar-pelajar di pusat tingkatan 6 termasuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas dalam priority 1 hingga 2, manakala bagi pelajar yang dalam kategori priority level 3 sebanyak sekali dalam seminggu sahaja. Sementara itu, pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar lain adalah melalui kaedah dalam talian atau secara home learning pack. Peringkat pertama ini akan dijangka akan berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 minggu dan peralihan ke peringkat kedua adalah tertakluk kepada keadaan di mana tiada peningkatan penularan kes jangkitan wabak yang serius di kalangan pelajar, tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah serta nasihat daripada Jawatankuasa Pandu COVID-19. Peringkat kedua yang dijangka akan bermula pada 17 Januari 2022 hanya akan dilaksanakan jika pemantauan menunjukkan tiada peningkatan penularan kes jangkitan wabak yang serius di kalangan pelajar-pelajar, tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah semasa mereka berada di dalam premis sekolah serta berpandukan nasihat daripada Jawatankuasa Pandu COVID-19. Di peringkat ini, pengajaran dan pembelajaran adalah dilaksanakan secara bersemuka 5 kali dalam seminggu bagi pelajar-pelajar yang lengkap 2 dos vaksinasi serta kapasiti sekolah ditingkatkan daripada 40% hingga ke 100%. Pengajaran dan pembelajaran adalah dilaksanakan secara bersemuka 5 kali dalam seminggu bagi pelajar-pelajar tahun 7, 8, 9, 10 dan 11 iaitu sekolah menengah termasuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas dalam priority level 1 hingga 2, manakala bagi pelajar-pelajar dalam kategori priority level 3 sebanyak 3 kali dalam seminggu. Bagi pelajar tahun 12 dan 13 iaitu pusat tingkatan 6 termasuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas dalam priority level 1 hingga 2, manakala bagi pelajar-pelajar dalam kategori priority level 3 sebanyak 3 kali dalam seminggu. Bagi pelajar-pelajar yang berumur 5 hingga 11 tahun yang mana belum menerima vaksin, pengajaran dan pembelajaran adalah masih diteruskan melalui kaedah dalam talian atau home learning pack. Dalam hal ini, pelajar-pelajar yang masih mempunyai cabaran untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian akan terus disokong seperti yang dinyatakan tadi melalui dengan pihak sekolah akan memberikan home learning pack untuk memastikan pelajar-pelajar akan dapat mengikuti pembelajaran seperti yang sepatutnya. Bagi pusat-pusat latihan, institusi pendidikan teknikal Brunei dan institusi pengajian tinggi awam dan swasta, premis-premis akan dibuka untuk beroperasi melalui pelaksanaan whole school modification approach serta berpandukan kepada garis panduan fasa endemik bagi pengajian tinggi dan pusat latihan awam dan swasta. Langkah-langkah pengawalan bagi pembukaan pengajian tinggi dan pusat latihan adalah seperti berikut. 1. Pembelajaran dan pengajaran akan dijalankan melalui kaedah hybrid, iaitu secara dalam talian dan bersemuka mengikut kesesuaian subjek dan modul. 2. Pelajar, tenaga pengajar dan individu yang mendapat 1 dos vaksin dibenarkan untuk hadir ke kampus dengan mengambil ujian antigen rapid test setiap selang hari dan mendapat keputusan negatif. 3. Pelajar, tenaga pengajar dan individu yang tidak mengambil vaksin tidak dibenarkan untuk memasuki premis. 4. Aktiviti-aktiviti co-curriculum, majlis-majlis, acara-acara dan mesyuarat seminar adalah dibenarkan untuk disertai oleh individu yang lengkap dos vaksin dengan keputusan ujian ART negatif mengikut garis panduan bagi perkumpulan ramai dengan had capacity adalah 75% daripada kapasiti premis atau 300 orang sahaja yang mana lebih rendah. 5. Program study abroad, penempatan kerja dan lawatan-lawatan sambil belajar adalah dibenarkan bagi individu-individu yang lengkap dos vaksin dengan keputusan ujian ART negatif tertakluk kepada syarat-syarat sebagaimana dalam kenyataan media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 7 Jamadil Awal 1443 bersamaan 12 Disember 2021 mengenai aktiviti rentas sempadan. 6.
Kemudahan-kemudahan kampus seperti asrama, perpustakaan, kemudahan sukan, kantin dan kafeteria serta surau dibuka dengan had 75% dari kapasiti premis mengikut garis panduan bagi kemudahan-kemudahan yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19. 7. Dalam masa yang sama, program vaksinasi adalah masih diteruskan bagi dos lengkap dan vaksin penggalak ataupun booster. Alhamdulillah, sehingga 11 Disember 2021, 98% tenaga pengajar telah lengkap mendapatkan 2 dos vaksin. Ini merupakan perkara yang diberikan prioriti untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan keseluruhan warga sekolah. Dalam pada itu, tenaga pengajar yang belum menerima vaksin diseru untuk mendapatkannya dalam jangka masa yang terdekat sebagai komitmen ke arah mendukung usaha pihak kerajaan dalam membendung penularan wabak ini. Bagi program vaksinasi kebangsaan bagi umur 12 hingga 17 tahun, setakat jam 3 petang pada hari ini seramai 30,455 orang pelajar, iaitu seramai 80% telah menerima dos kedua. Dengan usaha-usaha ini, pihak Kementerian Pendidikan memohon sokongan dari semua pihak, khasnya ibu bapa penjaga, untuk terus memberikan kerjasama dalam memastikan keberkesanan segala usaha untuk membendung penularan pandemik ini demi menjamin kesejahteraan anak-anak di sekolah serta keberkesanan dan kecemerlangan pendidikan pelajar-pelajar ketani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datu. Dan ini sesi sidang dimukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Bonnet Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Pihin, Minister of Religious Affairs, Yang Berhormat Datuk, Minister of Health, Yang Berhormat Datuk, Minister of Education. My first question is for the Minister of Education. Can Datuk share with us the rationale or reason behind having phase 1 or face-to-face learning for students in year 10 to 13, while phase 2 is for face-to-face learning for year 7 to 9? Terima kasih. Rasionalnya ialah untuk ketani dapat memantau perkembangan atau penularan COVID-19 ini atas pelajar-pelajar ketani, guru-guru dan kaki tangan yang berada di sekolah, di mana pada peringkat pertama ini ianya melibatkan lebih kurang 40 ke 50% ataupun peratus kapasiti, sebelum ia ke peringkat kedua di mana ianya ialah 100%. Dan ianya juga untuk memudayakan norma baru seperti yang dijelaskan tadi, yang memerlukan ada ART test dan juga seperti biasa kita ni ada pemantauan suhu badan dan juga segala aspek-aspek itulah SOP yang telah pun tadi sediakan di sekolah-sekolah. Itu yang dapat dikongsikan. If there's any student who found positive in the school, what's the step that MOE would implement? Terima kasih. Jika ada terdapat kes-kes di sekolah, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan telah pun menyediakan SOP bagaimana untuk menangani kes-kes tersebut. Jadinya telah pun dibuat ia punya SOP dan disediakan, dan di sekolah-sekolah telah pun disediakan juga ada bilik pengasingan, dan juga sudah disediakan prosedur-prosedur dengan kelengkapan yang diberikan ke sekolah-sekolah untuk menangani bagaimana tindakan selanjutnya untuk diadakan bagi kes-kes positif. Dan seperti yang lazimnya Kementerian Kesihatan juga akan terus dihubungi dan juga pihak keluarga juga akan dihubungi, dan di sana akan diadakan prosedur-prosedur seterusnya untuk mengasingkan dan mengawal ianya daripada merebak ke sekolah atau ke tempat-tempat lain di sekolah itu. Jadinya dan
di Kementerian Pendidikan juga telah pun menyediakan what we call ring fencing punya measure bagi setiap sekolah untuk akan menggunakannya jika terdapat kes-kes terjadi. So jadinya pihak-pihak sekolah telah pun dikongsikan dengan SOP dan juga itu saja yang dapat dikongsikan untuk soalan itu. Terima kasih. Dato' have any advice for parents, since parents are also concerned about student going back to face-to-face learning? Boleh nak ulangi soalan itu? Dato', do you have any advice for parents, since some parents are still concerned about going back to school, class face-to-face learning? Itulah pihak Kementerian Pendidikan akan memohon kerjasama dari parents dan juga daripada pelajar-pelajar kami untuk mematuhi SOP-SOP yang telah disediakan. InsyaAllah jika kita ini dapat mematuhi segala SOP itu dan juga bekerjasama kanak-kanak kita ini ataupun pelajar-pelajar kita ini yang berada di sekolah-sekolah insyaAllah akan selamat dan juga dapat menyambung kembali pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka untuk kepentingan pendidikan kanak-kanak kita ni itu juga. Jadinya orang tadi bertawakal je kepada Allah Taala agar usaha-usaha kita ni akan mendapatkan kebaikan secara positif dan ianya akan dapat diteruskan agar pendidikan kanak-kanak kita ni indah terganggu dan dapat mencapai apa yang dihasratkan bagi pihak sekolah, pihak kementerian, negara dan juga ibu bapa. Jadinya yang diperlukan di sini kerjasama dengan daripada ibu bapa, pelajar-pelajar kita ni agar SOP yang telah pun disediakan itu dapat patuhi dan insya-Allah akan membantu kita ni untuk memberikan pelajar-pelajar kita ni membuat pengajian secara bersemuka dan akan meningkatkan lagi pendidikan yang di Tani Notulalu ini dan juga untuk pelajar-pelajar kita ni dapat meneruskan pengajian mereka lah. So itulah yang dapat dikongsikan dan juga diseru kepada semua pihak lah. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Dato'. My next question is for the Minister of Health. Member of public is asking whether Ripas Hospital will be easing restriction for visiting patient, and what's the SOP that need to be adhered to during the endemic phase? Okey, terima kasih. Jadi memandangkan tani baru akan beralih ke fasa endemik ini. Jadi di mana-mana hospital kerajaan masih meneruskan apa je SOP yang sekarang ada. Dan lihat dulu dalam 2 minggu macam manalah keadaannya. Kalau ada perubahan akan diumumkan. Dato' just now share with us about the booster shot. Dato' has mentioned that 3 months after the second dose of vaccine, member of public can go for the booster. How about Moderna and also AZ? Initially, it's only you can get the shot after 6 months. Yeah. Jadi sebelum ini saya dah menyatakan dapatan-dapatan daripada negeri barat lah yang mendapati kalau sebelum ini tadi membuat 6 bulan Jadi apa yang didapati kalau menunggu 6 bulan itu ia antibody itu menurun jauh sudah. Jadi dengan ada Omicron ini di mana ia dapat menular dengan lebih cepat lagi. Jadi untuk mengawalnya dicadangkan ia dalam 3 bulan ke atas lah. Jadi yes, masa ni tadi selaras lah dengan vaksin Sinopharm. Jadi siapa juga menerima apa jenis vaksin di negara inilah, Sinopharm, AZ, Moderna ataupun Pfizer, selama ni 6 bulan tapi diselaraskan ke 3 bulan. So ini lebih penting bagi untuk orang akan buat perjalanan ke luar negeri. Ini sangat penting lah untuk diambil perhatian. Terima kasih, Muhammad Dato'. Terima kasih.
Selamat petang Yang Berhormat Menteri. Kaulah saya Analisa dari Bruneian. Ada satu soalan diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Yang Berhormat, dengan adanya keperluan untuk menggunakan art test di kalangan pelajar sebelum memulakan sesi persekolahan secara bersemuka, bagaimanakah pelaksanaan penggunaan ART ini nanti? Terima kasih atas soalan itu. ART antigen rapid test ini insyaAllah akan dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk memastikan senang kita ni tahu keadaan pelajar-pelajar kita ni secara serta-merta dan untuk menjamin kesejahteraan semua warga di sekolah itu. Dan ianya diharapkan akan dapat dilaksanakan secara teratur dan ianya akan dapat dibuat dengan secara macam sekali dalam satu minggu. Jadinya pihak sekolah akan melaksanakannya dan diambil maklum je ianya akan mengambil sedikit masa kurikulum dan ianya akan dibuat untuk mengimbangilah nanti perkara-perkara ini. Di sini diseru kerjasama dari pihak sekolah dan juga pihak pelajar agar pelaksanaan ART ini dapat dilaksanakan dengan lancar untuk kesejahteraan bersama kita ni juga. Terima kasih. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucap